Saya Yang Berhormat Batu Pahat, saya jemput Yang Berhormat Kapar. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberikan peluang untuk Kapar membahaskan cadangan rang undang-undang meminda Akta Kesihatan Mental 2001, Akta 615, khususnya untuk menggantikan Seksyen 11, iaitu penangkapan orang yang bercelaru mental dan sebagainya. Pertama, pengalaman peribadi saya sendiri, memanglah keperluan bagi lebih ramai pegawai intervensi bertindak di mana-mana situasi krisis, bukan sahaja mungkin yang ada sekarang yang terhad, dan saya lihat ada 5 kategori pegawai intervensi krisis ini. Tapi yang disebut di sini ialah bagi maksud seksyen ini, pegawai intervensi krisis artinya mana-mana A. pegawai polis, B. pegawai agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, C. pegawai bomba dan pegawai bomba bantuan, D. anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, E. pegawai kebajikan masyarakat. Saya bersetuju dengan apa yang telah disebut oleh Kuala Langat, di mana pegawai perubatan dan juga pegawai pembantu perubatan MA juga adalah di antara orang yang berkelayakan, kerana ini adalah isu mental, kesihatan mental. Nama akta pun kesihatan mental. Sudah tentulah mereka yang terlibat dan mereka yang lebih memahami situasi, psikologi dan kecelaruan mental. Ini disebabkan dikata kecelaruan mental itu juga patutnya dimasukkan di antara mereka yang diberi kuasa dalam menangani krisis tersebut. Saya nak bertanya kepada kerajaan bagi memastikan sebab agak umum, agak ramai, sebab dia kata mana-mana pegawai polis, mana-mana pegawai agensi penguatkuasaan maritim, mana-mana pegawai, mana-mana anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, mana-mana pegawai kebajikan masyarakat. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan, adakah kerajaan sudah bersedia untuk memastikan mereka yang kita namakan pegawai intervensi krisis ini diberi taklimat, diberi latihan secukupnya sebelum mereka diberi mandat yang begitu berat, tugas yang begitu berat, berisiko tinggi hingga mandat memecah masuk ke dalam premis rumah dan juga yang boleh merosakkan harta awam dan keadaan yang sangat tegang sebab ini nak bunuh diri. Dan ini adrenalinnya banyak. Jadi saya nak tanya yang mana-mana tu tadi kan, adakah ia boleh dihadkan mereka yang dalam kategori ini yang telah diberi latihan, yang diberi latihan khusus. Kalau ikut ini pegawai bomba bantuan mana-mana boleh melakukan memecah rumah dan sebagainya. Kalau dia kata ni juga, kalau kita tengok ini 11 kurang 1, mana-mana pegawai intervensi krisis boleh menangkap mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya bercelaru mental dan kecelaruan mental itu berbahaya kepada dirinya atau kepada orang lain atau harta. Jadi saya inginlah minta supaya kerajaan berikan tumpuan ini. Ini teori, tapi daripada segi praktikal mungkin akan banyak isu-isu yang boleh timbul. So dia perlu keupayaan, capability dengan izin, kebijaksanaan membaca situasi dan pantas bergerak. Ia juga perlu pegawai intervensi yang mempunyai integriti yang tinggi. Dia bukannya mungkin ada masalah mungkin daripada segi peribadi ke dan sebagainya. Kita tak mahu yang terkait seperti itu. Jadi ini perlu dibuat dulu oleh kerajaan. Dan saya nak tanya juga bagaimanakah kerajaan menguruskan kerosakan natijah daripada paksa masuk ke rumah kejadian, dan apakah implikasi kos daripada segi kerajaan itu.
Saya setuju dengan rakan-rakan tadi. Saya merujukkan kepada yang dikeluarkan oleh Ministry of Health ini, National Strategic Plan for Mental Health 2020 hingga 2025. Ini adalah pendedahan daripada mantan Director General of Health Malaysia. 2015, the National Health and Mobility Survey mendedahkan hampir 1/3 iaitu 29.2% Malaysians above the age of 16 had mental health problem. Jadi memang ramailah 16 tahun ke atas, termasuk orang kita dalam ni lah juga ya. Dan juga NHMS 2017 conducted among school going adolescents aged 13 to 17 showed that 1 in 10 Malaysians were found to be stressed. 1/10. 1 in 5 had depression and 2 in 5 suffered from anxiety. Ini adalah mereka yang dalam kategori berisiko tinggi. Even more alarming was reports of suicidal behavior among adolescents. Dengan izin, 10% adolescents had the idea of committing suicide compared to 7.9% in 2012. Suicide attempts were made, maknanya sudah nak bunuh diri, by 6.9% of adolescents. It was 6.4% in 2012. In 2019, NHMS yielded 2.3% prevalence of depression among Malaysians 18 years old and above. Jadi ini adalah sangat berkait rapat dengan apa yang kita tengah perbahaskan RUU ini. Pencerahan kapal Pasir Salak. Okey, sila. Tuan Yang Dipertua. Ringkaskan, Kapal bersetuju masa tak sudah kapal 1. dengan Pasir Salak? Pasir Salak nak mencadangkan bahawa golongan LGBT juga dimasukkan dalam masalah kesihatan mental. Terima kasih. Terima kasih Pasir Salak, kira masuklah tu di dalam apa ucapan saya. Jadi ringkasnya Yang Dipertua, isu kecelaruan mental ini adalah isu yang besar. Lagi-lagi yang saya kaitkan tadi, kawan-kawan saya sebut, rakan-rakan ahli parlimen kita menyebutkan tentang pekerja dan sebagainya. Yang saya sebut ialah masa depan, generasi depan negara kita, iaitu adolescent, school going. This is a very big percentage dan saya bersetuju supaya bukan sahaja Kementerian Kesihatan tetapi semua kementerian yang berkaitan perlu duduk bersama-sama mengatasi secara tuntas, secara holistik, ada roadmap untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi natijah daripada mereka yang celaru mental ini sehingga sanggup untuk memikir membunuh diri. Orang yang biasa, orang yang bahagia tidak akan tergamak untuk mencederakan diri, lagi-lagi nak membunuh diri. Jadi saya merasakan ini adalah satu isu yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan kita dan semua pihak sebenarnya. Terima kasih Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas tahniah kerana kerajaan kerana sekali lagi telah membawa satu undang-undang untuk meminda akta-akta di negara kita supaya menjadi lebih progresif dan maju. Tetapi saya mempunyai beberapa persoalan yang ingin menunjukkan kepada pihak kementerian untuk dijelaskan. Antaranya ialah dalam masa 24 jam selepas tangkapan dan sebelum mangsa dibawa kepada pegawai perubatan di hospital, selalu di manakah orang yang bercelaru mental tersebut akan diletakkan dan dipertanggungjawabkan di bawah jagaan siapa. Kedua, adakah pegawai intervensi krisis yang bertugas akan diiringi oleh pakar atau pengamal perubatan psikiatrik supaya tidak akan menyebabkan keadaan yang orang ingin membunuh diri bertambah serius atau hilang terkawal, atau sekurang-kurangnya terdapat kursus atau latihan tertentu yang mesti dilalui oleh pegawai intervensi yang dipertanggungjawabkan di bawah akta ini supaya ia tidak akan membahayakan pegawai intervensi sendiri yang cuba menyelamatkan mangsa-mangsa tersebut. Yang ketiga, terdapat juga cadangan untuk menggunakan perkataan lain selain daripada menangkap yang terdapat di dalam akta ini. Mungkin kita boleh gunakan perkataan seperti menyelamat. Ini kerana orang yang bercelaru mental dan orang yang ingin membunuh diri
Mereka tidak patut disamakan dengan penjenayah-penjenayah yang bebas memilih untuk melakukan kesalahan jenayah yang akan mengancam keselamatan orang lain. Mereka ini tidak ada pilihan dan merupakan pesakit yang harus dirawati. Tuan Dipertua, dalam usaha untuk membantu orang yang bercelaru mental dan individu yang menghadapi kesihatan mental, kerajaan terutamanya pihak KKM melalui pegawai berurutan psikiatrik haruslah sentiasa bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan yang lain dalam meningkatkan kesedaran rakyat tentang kesihatan mental. Ini kerana masyarakat kita masih lagi mempunyai sikap fobia atau takut untuk datang ke hospital untuk mendapatkan kaunseling atau rawatan kesihatan mental. Lebih-lebih lagi kalau kita masih lagi guna perkataan tangkapan di mana ia akan lagi menakut-nakutkan masyarakat kita daripada mendapat rawatan yang profesional. Ini kerana mungkin mereka takut dilabel sebagai pesakit dan akan ditangkap oleh pihak berkuasa. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memohon KKM bagi mencari jalan penyelesaian bersama dengan Kerajaan Sarawak dalam membantu mengidaikan sebuah pusat kaunseling yang telah dikendalikan oleh Persatuan Kesihatan Mental Miri dengan kerjasama Jabatan Psikiatrik di Hospital Miri. Untuk makluman, pusat ini telah beroperasi di Miri sekian lama dan mempunyai sumbangan yang besar dalam menjaga dan membantu rakyat di sekitar kawasan Miri, Zon Utara dalam masalah kesihatan mental. Bagi mereka, saya ingin menyeru kepada pihak KKM untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam mendapatkan satu bangunan yang kekal di Bandara Miri dengan persekitaran yang sesuai untuk aktiviti kaunseling ini. Ini kerana baru-baru ini mereka telah mendapati bahawa sebahagian besar bangunan pusat mereka sebelum ini yang merupakan kuartus kerajaan pada zaman British telah menjadi milikkan tanah persendirian. Kami cukup menghargai jasa baik tuan tanah dalam membenarkan pusat ini untuk terus beroperasi di atas tanah mereka tanpa sebarang bayaran. Tetapi difahamkan bahawa kebenaran ini adalah hanya berjangka pendek. Untuk perancangan jangka masa panjang, saya berharap KKM dengan kerjasama Kerajaan Sarawak akan menyediakan satu tapak beserta bangunan dan peruntukan di lokasi yang sesuai untuk membantu mereka terus beroperasi dan menjaga kesihatan mental yang makin diperlukan oleh rakyat di Bandara Miri. Akhir sekali, saya juga berharap semua ahli di Dewan Yang Mulia ini yang juga digelar sebagai ahli yang berhormat haruslah menghormati setiap individu yang terdapat dalam Dewan atau di luar Dewan ini. Isu kesihatan mental tidak patut dijadikan sebagai satu alat untuk tujuan mempersenda atau mengaibkan siapa-siapa atau mana-mana pihak. Isu kesihatan mental merupakan satu isu kesihatan yang harus ditangani secara serius dan profesional oleh semua pihak. Adakah tidak sesuai untuk kita menyatakan siapa-siapa atau mana-mana pihak sebagai mempunyai masalah kesihatan mental tanpa asas perubatan atau pandangan daripada golongan profesional? Oleh itu, saya dengan ini menyangkal kenyataan Pasir Salak dalam perbahasan kapal seperti tadi yang menyatakan bahawa golongan LGBT harus dimasukkan dalam masalah kesihatan mental. Sekian, terima kasih.